Hai Cikgu Syafiah, baca apa tu? Tekun nampak. Ni, saya baca ada dekat dalam berita ni, pasal tulisan pelajar universiti ni, tulisan dia cakap ayam. Lepas tu, pensyarah dia bagi amaran dekat dia yang kemungkinan dia akan digagalkan subjek. Uish, tak boleh jadi ni kan. Tak boleh jadi ni. Kita kena buat sesuatu untuk memastikan generasi akan datang tidak akan terjerumus dengan masalah ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang kita sedia maklum, terdapat dua literasi bahasa iaitu membaca dan menulis. Kami semua telah bersepakat untuk memilih literasi bahasa menulis. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli. Ahli yang pertama ialah saya sendiri, Wan Nur Ain binti Muhammad Tarazi. Ahli yang kedua ialah Nur Syahirah binti Muhammad Yasin. Dan ahli yang ketiga ialah Wan Nurul Syafiah binti Wan Rosdi. Baiklah, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan dahulu. Apakah itu kemahiran menulis? Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Seperti mana yang kita sedia maklum, peringkat literasi terbahagi kepada 3, iaitu pada peringkat yang pertama ialah peringkat pra-menulis. Seterusnya peringkat kedua ialah peringkat menulis mekanis dan peringkat yang ketiga iaitu peringkat menulis mentalis. Secara umumnya, peringkat pertama iaitu peringkat pra-menulis merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh setiap murid bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi yang khusus dan boleh diterima oleh sekelompok masyarakat. Sebelum saya meneruskan aktiviti bagi peringkat menulis ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu objektif pra-menulis ini. Objektif yang pertama ialah memberi kanak-kanak kesediaan otot, tangan dan jari serta koordinasi mata dan tangan dengan baik. Objektif yang kedua ialah kanak-kanak dapat melakukan pergerakan lurus dan beralun. Yang ketiga, kanak-kanak dapat mengawal pergerakan dan koordinasi mata dan tangan dengan melakukan pergerakan tegak dan condong. Seterusnya, saya akan pergi kepada aktiviti pertama bagi peringkat pra-menulis ini. Aktiviti ini diberi nama Bunga Matahariku. Aktiviti ini sesuai digunakan pada kanak-kanak yang berumur 2 hingga 3 tahun. Aktiviti pertama yang kami hasilkan bagi peringkat pra-menulis ini ialah menanam kuaci di atas bunga matahari. Aktiviti ini berperanan untuk menguatkan jari dan tangan kanak-kanak. Seterusnya, aktiviti ini dapat meningkatkan kreativiti kanak-kanak. Selain itu, fokus kanak-kanak dalam sesuatu aktiviti juga akan meningkat melalui aktiviti ini. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara aktiviti ini dilaksanakan. Langkah yang pertama, ibu bapa boleh sediakan kuaci, plastisin, penyepit dan lukisan yang berbentuk bunga. Langkah yang kedua, ibu bapa perlu menampal plastisin pada lukisan bunga tersebut. Langkah yang ketiga, ibu bapa boleh menyuruh anak mereka untuk menanam kuaci di atas plastisin yang ditampal pada lukisan tadi. Langkah yang keempat, ibu bapa boleh meminta anak mereka untuk cabut semula kuaci yang ditanam tadi menggunakan penyepit. Diingatkan, ibu bapa perlu memantau anak mereka semasa aktiviti ini dijalankan bagi mengelakkan anak mereka tidak memasukkan plastisin atau kuaci ke dalam mulut mereka. Untuk lebih jelas lagi, di sini saya ada sertakan satu video bagaimana aktiviti ini dilaksanakan.
Seterusnya, kita bergerak pula kepada aktiviti yang kedua bagi peringkat pra-menulis. Aktiviti ini diberi nama papan menyambung titik. Aktiviti yang kedua ini sesuai bagi kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Syarat pelaksanaan bagi aktiviti ini ialah ibu bapa perlu memberi arahan kepada anak mereka untuk memulakan pergerakan tangan dari kiri ke kanan. Hal ini untuk melatih pergerakan tangan kanak-kanak dari kiri ke kanan. Kesannya, apabila ia semakin meningkat dewasa, ia akan terbiasa untuk menulis dari kiri ke kanan. Aktiviti ini bertujuan untuk melembutkan pergelangan tangan kanak-kanak. Seperti mana yang kita tahu, huruf C, S atau mana-mana huruf yang ada lengkok ataupun keadaan membengkok merupakan huruf yang paling sukar untuk anak-anak tulis. Untuk membolehkan huruf-huruf atau nombor-nombor yang ada lengkungan ini ditulis dengan baik, kanak-kanak itu haruslah mempunyai keupayaan atau kestabilan bahagian siku hingga pergelangan tangan. Apabila keadaan pergelangan tangan dah stabil, keadaan pergelangan tangan akan mudah untuk melakukan pergerakan lengkungan. Selain itu, aktiviti ini juga untuk membiasakan kanak-kanak untuk memegang pensil dengan cara yang betul. Kesan daripada aktiviti ini ialah kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk belajar pada peringkat yang seterusnya. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara pelaksanaan aktiviti kedua ini dijalankan. Langkah yang pertama, ibu bapa boleh menyediakan beberapa bahan seperti papan penyambung titik untuk membolehkan kanak-kanak melaksanakan aktiviti ini. Langkah yang kedua, ibu bapa boleh memberikan pensil kepada anak mereka untuk mengikut garis-garis putus tersebut. Langkah yang ketiga, semasa aktiviti ini dijalankan, ibu bapa perlu memastikan anak-anak memulakan pergerakan tangan dari kiri ke kanan. Langkah yang keempat, jika anak tidak dapat mengikut aktiviti ini, ibu bapa perlu menunjukkan contoh terlebih dahulu supaya anak mereka dapat mengikuti apa yang ia lihat. Apabila kanak-kanak dapat menyelesaikan aktiviti ini dengan baik dan cemerlang, ibu bapa boleh memberikan ganjaran kepada anak mereka seperti pujian, pelukan atau ciuman. Di sini saya juga ada sertakan satu video bagaimana aktiviti ini dijalankan. Untuk makluman, selepas anda melihat video yang saya sertakan ini, ahli kumpulan saya yang kedua iaitu Nur Syahirah akan membentangkan aktiviti bagi literasi menulis pada peringkat yang kedua iaitu peringkat menulis mekanis. Jom sama-sama kita saksikan. Objektif kemahiran penulisan mekanis ialah untuk melatih pergerakan tangan, otot jari dan juga jari murid. Seterusnya, untuk menguasai kemahiran menulis mekanis supaya tulisan mudah dibaca dan juga kemas. Selain itu, murid dapat menulis abjad mengikut arah yang tertentu untuk penulisan yang teratur. Seterusnya ialah peringkat menulis mekanis. Peringkat menulis mekanis ialah satu kemahiran yang dilaksanakan kepada murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan kemahiran pra-menulis yang telah ditetapkan. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk melatih murid menulis mekanis. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah buku persediaan menulis. Cara pelaksanaan aktiviti ini adalah guru boleh menyediakan buku panduan menulis yang terdiri daripada huruf besar dan huruf kecil yang perlu disambung titik. Yang kedua, guru memberikan buku ini kepada murid dan menunjukkan contoh pelaksanaan, lalu meminta murid menyambung titik huruf kecil dan huruf besar dengan betul. Pada muka surat akhir, guru boleh meminta murid menulis huruf A hingga Z mengikut urutan yang betul. Seterusnya, mari kita lihat video pelaksanaan aktiviti ini.
Aktiviti kedua yang boleh dilaksanakan adalah buku pengukuhan menulis, di mana guru boleh menyediakan buku pengukuhan menulis ini yang mengandungi gambar, perkataan dan garisan untuk murid menulis perkataan berikut. Yang kedua, guru perlulah menunjukkan cara menggunakan buku tersebut kepada murid dan menyuruh murid melaksanakan buku tersebut. Guru perlulah memberikan hadiah kepada murid yang berjaya melaksanakan buku ini dengan kemas dan teratur. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat video pelaksanaan aktiviti ini. Antara kelebihan aktiviti menulis mekanis ini adalah dapat melatih kanak-kanak menulis huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul, dapat melatih kanak-kanak menulis perkataan dengan kemas, serta murid dapat mengetahui perbezaan bentuk antara huruf kecil dan huruf besar. Antara kekurangan bahan aktiviti ini adalah murid mudah bosan kerana hanya melibatkan buku sahaja, serta bahan bantu mengajar akan mudah kotor, koyak dan rosak. Seterusnya, izinkan saya untuk meneruskan pembentangan kemahiran mentalis. Objektif kemahiran mentalis ialah untuk melatih murid supaya menguasai kemahiran menulis setiap huruf, abjad dan seterusnya menulis ayat sendiri. Seterusnya, murid dapat mengemukakan idea mereka sendiri melalui tulisan. Dan murid dapat mengorganisasikan maklumat dan menyampaikan mesej melalui tulisan dengan jelas dan berkesan. Aktivitinya ialah bermain domit. Aktiviti ini diberi nama domit yang bermaksud do dorayaki, mi misteri dan di Doraemon. Langkah pertama, guru perlu menyediakan kotak besar, gambar Doraemon, kertas warna, damak kartun yang mempunyai nombor, bola mainan kecil, pita pelekat, kertas, gunting dan kertas berbentuk dorayaki. Dorayaki ini ialah merupakan makanan yang berasal daripada Jepun, di mana dorayaki ini terdapat dalam cerita kartun Doraemon. Kemudian, guru perlu meminta murid untuk menghantar seorang wakil setiap kumpulan untuk membaling bola tepat ke arah damak. Kemudian, markah pada damak tersebut akan menjadi markah bagi ahli kumpulan. Seterusnya, guru mengarahkan murid untuk mengambil kertas dorayaki di dalam kotak domit. Pada belakang kertas itu akan terdapat satu perkataan KV dan murid diminta untuk membina ayat berdasarkan perkataan yang diperoleh. Jika murid tidak berjaya membina ayat, markah kumpulan mereka akan diberikan kepada kumpulan lain. Assalamualaikum murid-murid semua. Apa khabar semua? Semua sihat? Sihat, cikgu. Okey, Alhamdulillah semua sihat. Okey, baiklah. Dekat depan ni, hari ni, cikgu ada bawa satu kotak besar. Okey, apa yang kamu semua nampak dekat kotak ni? Doraemon, cikgu. Okey, pandai. Okey. Cikgu ada bawa satu kotak di mana kotak ni bernama Domit, iaitu kotak dorayaki misteri Doraemon. Okey, baiklah, hari ni kita nak main satu permainan. Sekarang cikgu nak setiap daripada ahli kumpulan hantar seorang wakil. Okey, wakil tu mari dekat depan dekat cikgu ni. Ambil bola dekat tangan cikgu ni, lepas tu baling dekat dot sini ni. Okey, contoh kamu dapat markah 30. Maka itulah markah bagi kumpulan awak. Seterusnya, cikgu nak wakil daripada yang baling bola tadi tu dapat markah 30 tadi tu, cikgu nak kamu ambil satu dorayaki. Okey, contoh cikgu tunjuk, cikgu ambil satu dorayaki. Lepas tu dekat dorayaki ni, dekat belakang dia ada perkataan iaitu kaki. Okey, contoh kamu dapat perkataan kaki tadi, cikgu nak awak bina ayat berdasarkan perkataan kaki ni. Go yard.
got so much motherfucking design on right now. Okey, bagus Syahira dapat markah 50. Beri tepukan. Yeay. Okey, seterusnya Syahira mari sini. Ambil satu dorayaki dalam kotak domi. Dugu 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 dugu. Okey, Syahira dapat kotak apa? Wah, dapat buku. Okey, bina ayat berdasarkan perkataan buku. Antara kesan aktiviti yang telah dilaksanakan tadi kepada murid ialah murid dapat mengolah idea mereka sendiri dan murid berasa seronok kerana aktiviti permainan seperti membaling bola pada damak diselitkan. Seperti kita ketahui, murid-murid ni, kanak-kanak, suka akan permainan yang melibatkan fizikal. Dan seterusnya murid berasa teruja untuk belajar kerana elemen kartun kegemaran mereka iaitu Doraemon turut ada diselitkan. Seterusnya, pada aktiviti tersebut kita dapat melihat teori mentalis iaitu murid menggunakan LED untuk menghasilkan ayat yang kreatif. Kesimpulan yang diperoleh daripada pembentangan hari ini ialah kanak-kanak perlulah diberi latihan psikomotor pada peringkat pra-menulis kerana jika tidak dikuasai dengan baik, maka kanak-kanak akan sukar untuk belajar menulis pada peringkat mekanis dan peringkat mentalis. Seterusnya, jika tidak dicegah dengan betul, peningkatan jumlah masyarakat yang mempunyai tulisan cakar ayam akan bertambah. Selain itu, negara kita juga akan sukar untuk melahirkan penulis-penulis yang berkualiti. Nampaknya kita sudah berada di penghujung pembentangan. Jadi izinkan saya untuk memberikan serangkap pantun. Dari Irian, banyak cenderawasih, roti mengembang, diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.